pun tak tengok sebenarnya recording dalam YouTube saya tu kan. Okey. Namanya Sofia angkat tangan. Tadi lagi. Jadi redox ni ada dalam form 5 tingkatan 5 bab 1 redox. Pengaratan besi salah satu topik kecil dia kan. Okey, jadi nak tunjukkan sikit, saya tak ingat, saya tertidur banyak jadi. Saya nak tulis pula dah. Nak letak something dekat sini sebenarnya. File. Ni dia. Ni gambar. Ni gambar. Lastly, ya Allah. Tak nampak dah. Lastly, we talk about redox. Lastly. Kan lastly Khairul. Kalau dalam bahasa Inggeris, finally, we talk about redox. Lagi cantik Inggeris dia. Okay. Ya Allah, nak tunjuk apa ni? Okay, ni adalah besi. Pula dah tak apalah. Nanti kan nak buat essay, kena cantik juga ayat kan. Okay. Lastly tu dia akhir juga. Finally tu pun akhir juga. Cuma lain sikit. Cantik dia kalau nak buat ayat, buat finally. Saya Inggeris put A juga. Cuma saya akan ajar kimia je. Okay. Alright. So ni adalah karat. Okay, karat. Kalau kamu perhatikan kan, apa beza karat ni dengan karat ni? Yang ni macam apa panggil jauh. Apa tu? Macam jauh kan. Okay, saya rekatkan sikit. Memang dia rekat. Yang ni lah. Yang tak berkarat. Besi dia cantik ke? Besi. Okay, besi yang tak berkarat kan? Iron. Betul. Besi yang ni. Yang ni yang berkarat. Yang ni yang mudah. Yang paling orang panggil dekat lah saya nak cari. Okay. Apa beza dia? Yang berkarat ni dan yang tadi. Yang tak berkarat. Kamu nampak apa? Satu, of course, dari segi warna kan. Dari segi warna macam mana? Dia ada warna apa yang kamu nampak ni? Saya tak ada nak tulis, nak lukis. Saya tak ingat letak lah. Warna apa ni? Ni geli saya. Tapi warna apa ni? Warna kamu nampak warna apa? Warna brown kan? Okay. Sendiri. Right. So, kan kamu nampak warna hijau dekat sini? Sebenarnya ada juga warna hijau ni. Nampak sikit ni. Nampak sikit. Ya. Ke warna purple kamu nampak mata kamu. Ni warna biru ni mungkin besi ni dia cat warna biru sebelum ni. Tu. Tapi lepas dia berkarat dia akan jadi warna perang. Yes, bad girl. Okay, dia jadi warna perang. Okay, sebelum ni dia warna macam ni. Biasanya lah. Warna apa ni? Warna betul dia lah, warna besi tu. Okay. So, okey, apakah pengaratan besi ni? Pengaratan besi ni ataupun rusting, okey. Rusting dia adalah tulis macam mana? Dia adalah kakisan logam pada besi. Okey. Kenapa? Saya rasa macam ramai pula yang masuk. Dan tak cantik. Tak pernah. Okey, nanti kamu tulislah dekat sini dia kakisan. Kakisan besi, bila besi dia terhakis. Terhakis. Sebab apa? Sebab kakisan. Okay. Nanti kamu tulislah kakisan logam besi. Dan sebab apa berlakunya kakisan ni? Sebab dia ada lapisan oksida. Sudah sekejap kamu jangan risau. Okey, ada yang ni contoh besi kita saya lukis macam gini. Gitu tu lah. Okay, tu besi saya lah. Okay, so besi saya tu dia akan ada lapisan oksida. Okay, oksida ni apa maksud oksida? Oksida ni dia adalah oksigen je.
Cumanya oksigen dalam bentuk dia dah jadi ion. Oksigen, kita belajar oksigen macam mana? O ataupun O2 lah kan. Tetapi anything unsur bila dia bertukar menjadi charge negatif macam ni, dia akan jadi oksida. Akan nama ada da dekat belakang. Ida tu kan. Kalau bromin, bromida. Sebab apa? Bromin Br2. Tapi tukar nama jadi tukar nama dia jadi bromida sebab ada charge negatif. Okay. Most of ion yang bercharge negatif apa tu? Anion kan? Anion yang bercharge negatif. Most of anion dia akan bertukar nama. Bromida, fluorida, iodida, klorida kan? Itu je yang famous. Okay. So ada lapisan oksida, ada lapisan oksigen. Oksigen pun oksida sebenarnya. Ada lapisan oksida, ada O2. Ada O2 atas ni. So dia akan terkakis logam tu. Okey. Besi tu lah. Okey, besi tu iron. Right. So macam mana kita nak buat, faham? Okey, macam mana kita nak buat? Good. Siapa tu? Siti. Right. So macam mana kita nak buat pengeratan ni? Macam mana karat tu berlaku? Macam mana dia ras? Okey, macam contohlah kita ambil besi. Saya ada straw boba, straw lah, ya ada boba letak lah. Straw yang besi. Straw yang apa? Straw yang besi punya. Saya tak guna straw yang kamu guna biasanya dekat apa tu? Yang straw biasa lah, saya tak guna straw tu. Saya guna straw besi sebab nak kurangkan penggunaan plastik kan. Jadi saya guna straw besi. Okey, macam mana saya nak kasih straw tu berkarat? Macam mana? Okey, sekarang ni kita boleh belajar. Right. So dia ada 3 syarat. Benda ni 3 syarat pengaratan. Siapa yang ada dalam kelas semalam, dia akan jadi cepat sikit kalau saya mengajar hari ni. Ke siapa yang tak ada semalam? Mungkin ni adalah first time dia jumpa saya. Yeah. 3 syarat. Apa syarat tu? Okey, macam ni. Syarat dia, bila kita nak buat satu karat, yang first time Syahira, first time pula lah. First kali apa? Bukan water lagi. Bukan oksigen lagi. Tak join semalam Siti. Okay, so okay. Nanti saya dah ada upload dalam YouTube saya. Nanti kamu tengok. Dia mungkin lag sikit yang semalam tu. Okay. Udara. Yang lebih tepat dia adalah oksigen. Okay. Okay. Sesandi Muriga. Okay. Good lah. Okay. Benda yang paling penting kena ada besi lah. Tak ada besi tak berkarat lah. Besi tu takkanlah ambil plastik tak berkarat kan. Okay, so kena ada besi. Besi ataupun dalam bahasa Inggeris buat iron tak apa. Fe. Fe terus. Fe dia punya formula. Okay. Jadi yang kedua adalah dia kena ada air. Kena ada water. H2O lah. Dia punya formula. Dan kena ada oksigen. Oksigen apa dia punya? Tadi dah bagi tahu sebenarnya. O2. Okay, oksigen dia punya formula adalah O2. Nama YouTube saya. Nama saya Nur Ahmad Hafiz. Okay, Nur Ahmad Hafiz. Nama YouTube saya gini je. Nama Instagram saya pun sama je. Sambung je. Memang besi Fe je. Logam lain tak boleh ke? Okay, tak. Kita guna Fe je. Sebab apa? Sebab dia mudah berkarat Fe ni. Kalau macam ni, besi ni. Besi yang kita guna ni dia Fe. Dia Fe. Semuanya Fe. Okay? Kalau besi lain, contoh dia macam besi lain. Macam kalau kita belajar bab 8 form 4, okay, dia macam alloy dia tahan karat lah apa benda tu kan. Jadi benda tu benda yang lain. Sekarang ni
Sekarang ni syarat dia adalah FE je dulu. Kamu tangkap je dulu. Nanti saya explain later. Nanti takut jadi lambat pula. Tak sempat sejam jadi 3 jam pula kelas kita. Okay, kamu terima je dulu. Okay, bagus soalan kamu. Saya suka. Right. So, kita kena ada FE dulu. Okay. Jadi, izinkan saya nak menconteng dulu dekat sini. Okay, bulat. Bulat. Ya Allah. Dia tebal sangat. Nanti saya tak boleh nak tulis pula kan. Okay, ni FE lah sebenarnya. Allah. Ambil kau. Macam mana nak buat ni? Nak menconteng. FE. 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 Okay, dia banyak. Dia semua ni banyak. Kalau nak lukis ni, kita belajar dalam tajuk struktur atom. Bab 2 masa zaman form 4 kan. Bab 2. Nak lukis tu kena, ya Allah. Tak cantik. Ni apa ni? Ni air. Okay, ni air. Okay, saya lukis tu boleh. Cuma dia lambat sikit. Tapi kalau nak laju tu dia jadi disaster sikit. So ada air kat situ. Okay. So okay, sekarang ni kisah dia macam mana berlakunya pengaratan. Kalau kamu dah belajar zaman metrik kan, dia bagi mekanisme. Mekanisme tu cerita, lebih kurang cerita lah. Mekanisme macam mana berlakunya pengaratan. How we do a rust. Okay, how rusting occur. Gitulah. So mekanisme dia, proses dia adalah sebegini. First thing first, saya letak dia dekat bawah sikit. Dia macam takut mengganggu pandangan kamu, tak kisah. Dan sebenarnya kamu, bila kamu belajar dengan saya, kamu tak perlu lagi nak salin. Saya akan bagi masa ataupun nanti kamu boleh screenshot. Saya akan tetap bagi masa dekat kamu. Okay, kamu just tengok dulu saya ajar. Saya explain. Okay, jadi theorem ni, FE, susah nak explain ni. Fe ni, Fe ni apa? Besi tadi lah, ferrum ataupun iron. So besi ni, dia akan, bila ada air, bila wujudnya air, ada atas tu ada air kan? Ada air kan? Inilah airnya. Tak nampak macam air, apa? Dia titisan air, kita zoom. Sekarang ni kita zoom, dia titisan air. So Fe ni dia akan mengion. Fe dia akan menjadi mengion. Apa tu mengion? Fe sekarang ni dia dah jadi Fe ion lah. Fe charge dia, Fe2+. Okay, dia akan jadi Fe2+. Okay, sebab apa? Sebab bila ada air, dia akan mengion. Dia tendensi untuk mengion. Macam mana? Okay. Air tu dia akan bantu dia untuk mengion lah, ferrum tu. So, lama kelamaan ion tu, macam nak cakap, lama kelamaan Fe ni dia akan keluar kan, keluar. So dia akan jadi banyak-banyak. Bila lama-lama dia akan jadi macam ada lubang dekat situ. Kalau kamu nampak kan, macam saya tunjuk tadi pun, besi tu dia macam ada lubang. Sebab apa? Sebab daripada proses pengaratan ni lah dia terkakis. Dia terkakis ni. Okay. So, jadi, sampai situ clear tak? Okay. Jadi, setiap tindak balas dalam kimia, kita boleh buat persamaan kimia. Okay, clear Sofiana? Kita boleh buat persamaan kimia. Clear Khairul? Clear bad girl. Kita boleh buat persamaan kimia. So, ferrum Fe lah, saya sebut Fe menjadi Fe2+, dia boleh buat persamaan lah. Macam mana tu? Okay. Fe menjadi Fe2+. Macam ni lah. Kita boleh buat persamaan kimia. Kan rasanya dekat dia macam tunjuk. Right. So,
kita seimbang macam mana? Allah. Benda ha, charge kat ni tak payah iman. Belah mana kita ada nilai iaitu positif. Bila so yang ada pun sebelah. Okey, so dia nampak dua kat sini. Terus tak dua. Okey. Air. Ni lah air. So air ni pun dia akan ada apa? Ada persamaan kimia dia. Alright. Sebab apa? Sebab air ni bila dia duduk atas besi tu dan ada kehadiran apa dekat sekitar dia tu? Cuba kamu teka sikit. Apa dekat sekitar dia ada? Sekitar kita pun ada. Sekitar dia sekarang ni. Dia ada oksigen ya. Sandiramugi. Sorry. Okay. Bila air tu, yes Syamirul, oksigen kan, oksigen. So bila dia, air tu, bila dia duduk atas besi tu, permukaan besi dan ada oksigen di sekitar dia, dia akan buat satu secara spontan, okay? Secara spontannya dia akan ada satu tindak balas. Okay, so macam mana tu? Okay, macam ni. Air, sekejap. Air H2O bertindak balas dengan oksigen tu. Oksigen yang ada sekitar kita, dan bila air campur oksigen ni, dia akan menghasilkan satu hasil. Dia akan jadi sesuatu benda, iaitu akan menjadi ion hidroksida. Hidroksida. Hidroksida lah. Hidroksida sebenarnya hidroksida. Okey. Macam tu. Okey, saya nak tanya kamu. Sekejap. Sebelum tu, saya cakap sekali lagi. Ini adalah persamaan kimia kan? Ini adalah persamaan kimia, dan persamaan kimia kita kena balance kan? Tak kisahlah dari segi bilangan ke charge, kita kena balance. Dan saya nak tanya kamu, siapa yang dekat sini dia tak erti lagi nak balance equation yang saya highlight ni, yang air ni? Cuba kamu bagi tahu saya. Siapa yang tak erti lagi? Saya nak bagi cara mudah nak itu. Okay, Wija, Bet, Sofiana, Sandi. Okay, jadi kamu tengok dekat sini elok-elok Syamirul. Alright. So, kamu tengok elok-elok dekat sini. Boleh tapi kadang-kadang confuse. Okay. Cara paling senang, kamu akan banyak jumpa ni dalam tajuk ni. Cara ni. Dalam tajuk sel kimia. Bukan 2OH, 4OH. Dalam tajuk sel kimia. Dalam tajuk sel elektrolisis, maksudnya dalam keseimbangan redox ni kamu akan jumpa banyak sangat. Ni dalam tajuk pengaratan, kamu dah jumpa sekali ni kan. Nanti kamu akan jumpa lagi. Okey, jadi cara dia macam ni. Dia macam menyanyi sikit, bukanlah menyanyi. Just ada ayat akronim dia. Ada akronim. Okey, 4 orang. Kamu letak pen, kamu dengar saya. Okey, ready? Okey. So, saya cakap saya start daripada belakang dulu, sebab biasanya dia start daripada depan. Dalam bila sel elektrolisis, sel kimia, dia start daripada depan. Tapi nanti saya akan ajar kamu macam mana start daripada depan tu, tak apa. Okey, ni tiba-tiba start daripada belakang pula. Okey, tak apalah. Right, so macam ni. Start daripada OH minus tu. Okey. Ayat dia adalah 4 orang hutan minum air. Minum 2. Mana oren 2? Oren 2. Okey. 4 apple. Kamu ingat je ayat tu, kamu dah selesai banyak benda. Kamu dah tak payah nak pening, kamu dah tak payah nak banyak nak fikir yang sini tak cukup apa, nak letak apa, nak balance macam mana. Banyak tempat kamu dah selesai. Kamu dah selesai lah. Okey, 4 orang hutan
4 orang hutan minum 2 air, oren 2, 4 apple. Sebab apa saya cakap oren 2? Sebab saya nak tunjuk ni adalah O2, gas oksigen. Okey? Nice. Dapat tangkap Cikgu saya pun ajar akronim ni juga. Bagus. Memang kita belajar kimia kena ada akronim. Dapat. Good, Sofian. Alright. So, macam tu lah. Okay. So, sekarang ni saya nak tulis cantik-cantik dekat bawah ni. Dia punya persamaan ni lah. Dia punya persamaan ni. Okay. Okay, tak apalah. Pandailah saya tulis. Okay, so sekarang ni kan. Bila air dah bertindak balas dengan oksigen, itulah persamaan balance. Persamaan balance. So, sekali lagi orang tak... So, sekali lagi orang lag tadi. Okay, awak lag. Okay. 4, sebenarnya kamu boleh tengok je ulangan ni dalam video nanti. Okay, 4 orang hutan minum 2 air. H2O ni kan air. Minum 2 air. Oren 2, 4 apple. Gitu je. Alright. So, senang je. Kita nak balancekan dia dengan cara yang mudah, kita guna tu. Kita guna ayat tu. Okay, so sekarang ni cuba kamu komen dekat saya apa hasil dekat semua benda ni. Apa hasil dia? Apa hasil dia? Elektron tak payahlah komen. Hasil dia. Cuba kamu bagi tahu saya. Hasil dia. Kamu tahu ke hasil dia dekat mana? Hasil ni ke kamu tak tahu? Kalau kamu tak tahu, kamu macam komen je tak tahu. Saya tak kisah. Sebab nak belajar kan, saya boleh ajar. Tak tahu, okey. So, sebelum anak panah, sebelum anak panah, kita panggil dia sebagai bahan. Dan selepas anak panah, kita panggil dia sebagai hasil. Dalam tindak balas kimia. Kan? Okay, tak tahu. Okey, saya ajar. Okay, dalam kimia, sebelum anak panah, sebelum arrow kita panggil bahan, selepas anak panah. So sekarang ni, kalau saya buat dekat sini, persamaan yang pertama. Persamaan kita yang pertama, kita buat theorem tadi dulu kan. Okay, so kita buatlah theorem dulu. Saya nak kasih dia macam teratur sikit, saya buat macam ni. Saya buat balik. Fe2 plus, saya salin je ni, tak ada datang daripada mana pun. Okay, 2E. Right. So sekarang ni hasil dia adalah selepas anak panah kan. Yang mana satu lepas anak panah? Yang ni. Okay, tapi elektron tu kita tak nampak. Tak nampak lah sebenarnya elektron tu. Sebenarnya hasil dia adalah yang ini dan elektron. Tak apa, kita tengok yang ni je dulu. Alright. So, persamaan kita yang kedua adalah 2 air, oren 2 tambah 4 apple lah kan. Berapa tu? 4 orang hitam tadi. Orang hutan, okay? Sorry. Orang hutan. Minum 2 air. Banyak dia minum. Sikit je dah 2 air je orang hutan tu minum. Okay. So, mana hasil dia untuk persamaan yang pertama? Yang ni. Dan mana hasil untuk persamaan yang kedua? Yang ni. Okay, kamu jangan tengok nombor 4 tu. Nombor 4 tu just cara kita nak balancekan dia. Just nombor. Dia nombor untuk kita balancekan equation. Ini adalah sesuatu equation. Dan anything equation, anything persamaan yang wujud dalam kimia, kita kena balance. So, kamu jangan risau ada 4 OH tu. Relax je. So, maknanya OH dan Fe, ni 2 plus sekali lah. Sekejap. Ni dia. Okay, sekali. Alright. So, persamaan yang ketiga adalah bila dua benda tu dia combine. Persamaan tu. Gila kita nak belajar pengeratan ni kan dia banyak sikit orang panggil proses dia tu banyak melibatkan panggil apa ni? Equation. Apa tu equation persamaan? Okay. So kita ambil. Atau tak kena letak negatif. So, macam mana nak tahu kalau elektron yang dekat hasil tu kena letak atau tidak? Okay, saya guna formula kalau yang dekat sini ni adalah bila saya buat persamaan Fe, dia jadi Fe2 plus kan? So, Fe
dia jadi Fe2+. Sebab tadi. Sebab apa? Sebab bila dia ada air, Fe ni dia akan keluar dekat sini bila ada air tu. Okay, so dia akan mengayon jadi Fe2+. Dan anything equation kita kena balance, iaitu bilangan dan hasil. Sekarang ni Fe dah ada satu dan Fe dah ada satu. Dua-dua dah balance. Okay, so sekarang ni dan charge kita kena balance. Cara kita nak balance charge adalah letak elektron. Dan formula kita adalah elektron love positif. Dia akan duduk di sebelah yang ada positif. Dua. Right. Dua lah dekat sini. Okay. Dua sebab apa? Sebab ni dua. So letak dua dekat sini. Itu je. Saya padamnya macam banyak sangat pula. Right. Okay. So bila dua benda tu dia bertemu, dua hasil ni dia bertemu kan. Fe titik sini. Dua hasil tadi lah. Bertemu Fe2+, tambahkan dengan OH-. Dia jadi apa? Okay. Ni adalah kita nak buat formula kimia lah. Formula kimia. Okay. Formula kimia ni semalam it's okay. Kalau yang belum ada saya dah ajar. Fe2+ dengan OH-, perempuan. OH-. Macam mana kita nak buat formula kimia? Kita just cantumkan dia. And then kita tengok charge. Iaitu bila charge dia tak sama bilangan. Tak sama nombor. Sebab apa? 2+ tu 2+ ni nombor 2+, yes, 2+ ni nombor dia 2 dan OH- ni minus tu 1 je. Tak nampak apa-apa ni dekat situ, maksud dia 1 lah. Jadi bila tak sama kita kena cross. Macam mana cross tu? 1 ni bagi dekat Fe dan 2 ni bagi dekat OH. Okey, macam mana nak tulis tu? Kamu ikut je saya tulis. Dia akan jadi 2 dekat sini. Tetapi 2 ni akan jadi, kalau tak letak, dia akan jadi 2 ni untuk H. Cakap tadi, 2 ni adalah untuk OH. So kita kena letak dua-dua. Kita kena letak 2 tu untuk OH. Jadi kena buat macam mana? Kena letak kurungan kat sini. Kan jadi 2 tu untuk OH. Sampai sini jelas. Siapa yang ada soalan? Siapa yang tak faham? Kamu semua jelas tak? Jadi saya akan tulis sini. Yang saya tulis tu lah. Okey. Jelas ke tidak? Jelas ke tidak? Jelas ke tidak? Zaika jelas. Yang lain? Ya. Jelas. Cantik tulisan kamu. Kalau saya guna pun mungkin tak baca lah. Clear. Bukan tak baca, susah nak baca. Jelas. Dia akan jadi petak kan. Jelas. Okay. Good. Alright, good. Okay. So sekarang ni dalam benda ni adalah Fe apa ni? Fe2+. Kan tadi ni lah Fe2+ tu. Kita campur dengan OH-, dia akan jadi satu benda ni. Right, so nama dia adalah sebenarnya ferrum 2 hydroxida ataupun iron 2 hydroxide. Gitu, iron 2 hydroxide. Macam mana saya cakap tu sebab kita guna 2+ punya. Okey. So kamu semua jangan silent lagi. Jangan risau. Saya bagi masa lepas ni. Okay, Fe ni ferrum ataupun iron, Fe ferrum lah. Kamu dalam bahasa Inggeris, kamu tulis terus dalam bahasa Inggeris, iron. Right. Kamu dalam bahasa Melayu tulis satu bahasa je, jangan tulis banyak-banyak. Pening. Sekejap, kenapa ni? Okey. Okey. So, ferrum, iron. Dia ada 2. Macam mana nak buat? Ada 2. Okay, ada 2. Iaitu E2+ dan juga Fe3+. Siapa yang dekat sini dia tak ingat warna lagi? Warna ni kan kita belajar zaman form 4, tajuk garam, acid base garam. Siapa tak ingat? Cuba bagi tahu sikit. Tajuk acid base dengan garam, dia belajar pasal warna-warna ion. Okay, saya nak check sikit.
Siapa yang tak ingat? Saya. VJ. VJ ya. Okey, yang lain dah ingat. Okay. So, uh, tak apa. It's okay, saya akan ajar. Sebenarnya kita ada 9, ingat Aina, sebenarnya kita ada 9 ion yang kena ingat dia punya warna. Okay, tak ingat yang lain tak apa. 9 ni, first ni kita kena ingat dulu. Okay, so saya tunjuk 3 je dulu. Okay. Formula dia pokok blueberry. Saya akan buat pokok ah. Pokok blueberry. Pokok ada daun lah kan. Pokok ada daun dan blueberry. Blueberry tu buah lah. Okay, so besar sangat buah dia kan. Dah jadi macam seorang pula. Tak apalah. Jadi, contoh je nak cari ingat je kan. Jadi daun pokok adalah Fe2+. Dan batang pokok adalah Fe3+. Dan buah blueberry sebenarnya adalah yang hari ni kita punya cerita. C2+. Okay, C2+. So C2 tu warna blueberry. Biru. Okay. Fe2+ warna dalam pokok. Warna hijau. 3+ dia warna dalam pokok tu, warna koko tu. Dalam kimia kita tak ada cakap koko. Kita cakap birang kan. Brown. Birang. Okay. So kan yang warna hijau dia tak stabil. Okay. Dan jadi itu je tak stabil. Sekejap. Saya tak iaitu 2+1 dengan 3+. Okay, bukan. So, yes, saya mute. Saya terkeluar sekejap tadi. Okay, bukan kamu yang tak ada line. Panggil kawan kamu masuk balik. Bukan kamu yang tak ada line. Saya yang terlag sikit tadi. Okay, jadi betul. Betul. Fe3+. Ferrum ataupun ion, dia ada 2 jenis ion. Iaitu 2+ dengan 3+. Okey, jadi kalau Fe2+, dia tak stabil. Tetapi kalau Fe3+, dia barulah stabil. Maksudnya macam mana? Bila nampak dia ada Fe2+, dia akan jadi Fe3+ cepat-cepat. Okey. Tak ada apa-apa pun dekat sini ni. Just nak cakap Fe2+, dia akan jadi Fe3+ terus. Memang ada Fe2+. Cumanya, Fe2+ dalam kehidupan seharian kita dia tak stabil. Dia akan jadi Fe3+ terus. Okay. So sekarang ni dekat sini yang kita guna adalah Fe dekat sini, Fe2, Fe2+. Jadi dia tak stabil. Jadi dia akan jadi Fe3+ terus. Dia akan keep on bertindak balas dengan apa? Dengan apa yang ada dekat sini tadi? Dengan apa? Dengan air dan juga oksigen di sekitar dia. Sekejap, saya tulis oksigen. Dan juga oksigen, O2 ada sekitar ni kan. Okay. Air ni, O2 tu kan, oksigen dia akan bergerak kan. Dia akan sentiasa bergerak kan. Dia tak ada dekat situ pun tak apa sebab dia memang akan ada pun. So, ferrum ni, ferrum 2 ni lah, dia akan bertindak balas dengan air dan O2. Keep on bertindak balas sehingga dia stabil. Macam mana? Okay, mari saya tunjuk dalam bentuk persamaan kimia. Bunda nampak persamaan kimia ni? Okay. Macam mana? Fe. Yang tadi. OH. Saya salin je.
Yang ni kan, yang ni dia macam saya nak sambung balik je, dia tukar. Tapi tak adalah macam tu. Dia akan jadi persamaan yang baru. Fe, dia akan bertindak balas lagi dengan apa? Dengan air. Dan apa? Dengan oksigen. Dia keep on bertindak balas sehingga dia stabil. So, stabil dia macam mana? Stabil dia bila dia Fe2 plus ni, dia bertukar jadi Fe3. Fe3 plus. Alright. So, tetap sama OH. Okay. So, formula kimia kita yang baru macam mana? Fe, letak je OH sebelah ni. Kita crosskan 3 ni bagi dekat OH, 1 ni bagi dekat Fe. Okay. So, cross tu kena kurung 3 tu kan. Okay, 3 tu kita kena kurung. Okay. So, tulislah dekat sini. Fe, OH, 3. Sampai sini jelas? Jelas ke semua? Baik. Sampai sini semua jelas ke? Kita takut lah. Banyak sangat persamaan ni. Okay. Jelas tak? Okay. So, saya padam untuk yang ni. Okay, faham je lah. Saya je yang lambat sikit. Hanis. Zaika Puteri Aina dah jawab sebenarnya, saya macam lambat sikit jawab. Dengar jawapan tu. Okay, dan yang kelima, okay, banyaknya, okay, last sekali, okay, ini adalah last sekali. Right. Kenapa saya cakap last sekali? Sebab FeOH ni, dia ada OH. OH tu dia macam ada air lagi. Okay, ada air. Tetapi, atas karat kita sekarang ni, sekejap. Ni atas karat kita, karat kita tadi. Okay. Atas karat kita ni dia macam mana? Dia ada air ke? Dia basah ke kalau kamu orang panggil sentuh dia? Kalau saya rasa tak basah kot. Dia kering gila. Kan? Dia kering. Dia kering dan akan tak basah kan. Dia akan kering, dia akan terkakis kan. So tak ada air. Yes, Wijaya tak ada air. So bila tak ada air maksudnya kalau yang ni dia basah lagi. Ni dia dalam keadaan basah lagi. Dia akan buang air yang ada dekat dia tu. Macam mana? Okey, macam ni. Fe, salin balik tadi, tak ada apa-apa pun. Salin je. OH3. Ni kan? Yang salin je ni. Okey, dan dia akan dia akan buang air. Dia akan buang air. Apa tu buang air? Dalam kita akan nak makin kecil pula. Sekejap. Tak apalah, tulis je. Dia akan mengalami satu proses nama dia. Siapa sini belajar bahasa Inggeris? Bahasa Melayu dia akan tulis kan? Dalam bahasa Inggeris panjangnya. Okey, di LP Sofiana. Saya Khaira. Okey. Pengdehidratan ni betul ke je? Ke pen je? Tak ingat lah. Okey, so dalam bahasa Inggeris, dia akan mengalami dehydration. Okey, hydrate tu hydra. Ada air kan? Yes, dehydration kan? Right. So dia ada, hydra tu ada air. Tetapi bila D tu maksudnya buang. Dehydration, buang. Dehalogenation, buang halogen. Dehydrogenation. Dehydrogenation. Tu buang hidrogen. Ni dehydration, buang air. Pengdehidratan ada D tu buang air. Peng D tu buang air lah. D ada D, buang air. Jadi bila FeOH3 ni nombor 4 tu mula-mula akan jadi OH2. OH2, sorry. Tak perasan kenapa ni. Thank you Fakru. Saya salin je sebenarnya daripada sini ke sini. Daripada sini ke sini, salin je. Okay. Alright. So Fe2 dia akan jadi Fe3. Fe2 dia akan jadi Fe3. Tapi dengan tindak balas bila ada air dengan oksigen, keep on bertindak balas. Okay. So FeOH3 ni dia akan buanglah air dia. Macam mana? Buang air, dia akan jadi Fe2.
O3. Apa tu sebenarnya? Sebenarnya, sorry. Sebenarnya dia datang daripada Fe3+ yang sama je tadi. Tapi dia buang H tu. Buang OH. Dia buang H tadi. Dia jadi 2 minus kat sini. Dia tak ada air lah. So dia buatlah persamaan kimia yang baru. Letak dekat-dekat O. Okay. Dekat Fe. Sebab apa saya buat cross tu? Sebab nombor dia tak sama. Kan? Okay. So 3 dekat sini. 2 dekat sini. So saya tulis balik dekat sini. Okay, sampai situ jelas ke? Dah habis. Inilah karat. Inilah karat kan. Mana karat yang kamu jumpa yang kamu nampak warna perang tu? Yang ni. Sekejap. Yang ni karat dia. Saya bermasuk. Tak apa. Nanti kamu tengok balik recording. Inilah karat kan. Inilah karat. Kamu belajar dalam sebatian karbon. Dia buang H sebab dehydration kesa. Yes. Sebab dehydration tu. Sebab proses dehydration tu dia akan jadi buang H dia tu. Okay. Jadi, apa kaitan? Sekejap nak fikir kejap. Nak fikir ayat. Karat atas air. Okay. So, okay, tak apa lagi. Okay. Sekarang ni, kamu akan jumpa banyak nanti. Kan tajuk karat macam ni. Kamu akan jumpa. Macam ni. Karat apa dah formula kimia dia tadi? Fe. Estimate habis pukul 5. Okay, good. Dah habis dah sebenarnya. 2. 3 dah nak habis. Taklah betul-betul habis kan. Okay. So, bila kita nak buat karat, dia akan, ni karat kan? Ni karat. Okay. So, ada titisan air atas ni kan. Ada titisan air atas tu. Membawa maksud kamu akan nampak gini. Titik H2O. Apa tu titik? Skala biasanya nampak tambah ke kan. Tak adalah titik-titik tu terus jadi anak panah ke macam ni kan. Terus jadi anak panah. Tiba-tiba ada titik kan. Okay, so titik tu maksud dia atas angkarat tu ada ni lah ada ni. Dia begini. Maksudnya bentuk dia begitu. So gitulah. Sebab itulah dia ada Fe2O3. Dia ada titik H2O. Maksud dia atas permukaan karat tu dia ada titisan air. Dia ada sekali. Kamu nampak tak saya? Dia sekali. Macam dia duduk. Dia tak duduk. Macam mana cakap? Dia tidak. Macam mana cakap? Air tu H2O ni dia berada di atas permukaan Fe2O3. Dia duduk atas permukaan karat tu. H2O tu duduk di atas permukaan karat. Sebab tu ada titik. Titik tu membawa maksud duduk di atas permukaan. Okey macam tu. Kamu jangan bagi tanya dekat cikgu bahasa Melayu kamu pula. Apa maksud titik ni cikgu? Nak ustaz? Dia cakap. Bukan. Dalam kimia, titik tu maksudnya duduk atas permukaan dia. Okey. So, setengah buku dia akan letak X. Setengah buku dia akan letak 4. Okey, nanti kamu tanyalah cikgu kamu macam mana dekat sekolah kamu ajar. Okey, setengah letak 4, setengah letak X. Okey. Right, so kalau saya letak je lah X dekat sini. Tak ada apa-apa. X. Okey. So, apa kaitan redox dekat sini kan? Apa kaitan? Kenapa kena belajar pengeratan? Kenapa kena belajar pengeratan kan? Okey. So, kita nak tahu. Okay, sebenarnya ni dah hasil-hasil lah sebenarnya. Ni dah jadi hasil-hasil dah. Okay, awal-awal dia adalah dua benda alah ni kan. Tadi kan dua benda alah ni. Okay, so sekarang ni mana anode, mana cathode? Sudah. Ya Allah. Oh my god, aku tak ingat lah apa anode cathode tu. Okay, so macam gini. Kalau kita diberi sel ataupun kita diberi gambar ajar yang ada bateri. Relax, dah nak habis dah. Relax je. Saya ajar santai je. Tapi mungkin kalau kamu faham, santai-santai pun bagus lah. Kamu faham.
bateri. Ni kamu akan jumpa dalam tajuk elektrolisis. Sebab ni memang sel elektrolisis. Okay. Kenapa saya cakap ini adalah sel elektrolisis? Sebab nampak bateri. Nampak je bateri, terus kata dia adalah sel elektrolisis. Memang macam tu. Okay. So bila nampak bateri, dia akan ada bekas dekat sini kan. Akan ada bekas. Right. So bila nampak bateri, kita terus tandakan positif negatif. Dan ni negatif kan? Ni negatif. Ni yang pendek, ni yang panjang. So yang pendek ni dia akan pergi kat sini kan? Right. So yang pendek, yang anode ke cathode. Kalau sel kimia dia ada bateri. Itu je. Macam tu je. Nanti kita belajar sel kimia. Alright. So tak ada bateri kan? Tak ada bateri. Ni ada bateri sekarang ni. Ni ada bateri sel elektrolisis. Sel kimia nanti saya explain. Dia basically dia tak ada bateri. Sel kimia. Right. So yes. Sandy Ramogi cakap dia adalah cathode. Kenapa? Sebab kalau saya akan ingat ni panjang ni pendek. Orang yang pendek kita akan ejek dia sebagai cathode. Kalau Kelantan cathode. Panggil cathode juga kalau orang pendek kan. So kita akan tulis dekat sini adalah cathode. Dan sebelah tu adalah anode lah. Okay. So tapi jangan ejek kawan kamu. Jangan. Jangan cakap ni abang Sir Hafiz share terus ejek kawan. Tak payah. Jangan ejek. Alright. So gelak kan kamu. Okay. So point dia nak cakap dekat sini, bila kita diberi bateri, kita boleh tentukan yang mana satu anode, yang mana satu cathode kan. Okay. Tetapi kalau tak ada bateri macam mana? Contoh dia macam sel kimia kan, tak ada bateri. Macam mana kita nak tentukan yang mana satu anode ataupun yang mana satu cathode kan? Okay. So sebenarnya samalah dengan sel kimia. Pengaratan ni lebih kurang aplikasi dia dengan sel kimia. Macam mana tu? Tengok terminal. Yes, tengok terminal. Kalau saya akan guna satu formula yang senang. Satu formula juga. Banyaklah formula ni. Kena ingat lah pula formula. Iaitu saya tulis dekat sini. Formula dia adalah A-N-O-D-A. Anode. Anode. Tapi dalam bahasa Inggeris, anode memang tulis macam ni kan. Anode. Right. So, A tu memang anode lah. A ni memang anode. Ini adalah anode. Okay. Dan O ni adalah oxidation, pengoksidaan dari dalam bahasa Inggeris je. D ni adalah derma ataupun donate. Dan E ni adalah elektron. Banyak formula kalau kamu belajar dengan saya. Formula untuk mudah kita nak belajar kimia kan. Macam tu lah. Okey. Jadi, okey. Tak ada apa-apa pun dekat sini. Okay, saya nak tulis satu lagi benda dekat sini. Ini adalah basic redox. Iaitu, bila kita nak tahu bahan tu mengalami oxidation ataupun reduction. Okay. Dekat sini saya panggil apa tu? Saya minta izin untuk tulis dalam bahasa Inggeris dulu. Okay. Tapi kamu pun kena tulis dalam bahasa Inggeris yang bahasa Melayu dekat sini. Dan dekat yang bahasa Melayu, kamu tulis juga dalam bahasa Inggeris nanti ni. Okay. O-N dan juga H dengan E. Apa maksud ni? Okay. O ni adalah oksigen. O-N ni adalah oxidation number ataupun bahasa mudah dia adalah charge. Oxidation number. Dan H tu hydrogen, E tu adalah elektron. Okay. O, O-N, H dengan E. Ingat je. Nanti kamu buat sendiri. Nanti tampal. Yang ni just tip. Kamu boleh tips kan. Kamu boleh ambil sticky note. Kamu tampal dekat dinding rumah kamu. Bilik kamu. O, O-N, H dengan E. Oxygen, oxidation number, hydrogen dengan elektron. Nanti kamu akan nampaklah benda ni. Kamu semua dah mengantuk ke? Okay. So O. Okay. Cara dia nak ingat gini. Bahan apa? Macam nak cakap. Bahan tu kan bila dia mengalami oxidation. Apa yang berlaku dekat charge dia? Apa berlaku dekat elektron dia? Gitu kan. Jadi charge dia bertambah ke berkurang kalau oxidation ataupun pengoksidaan kan. Jadi saya akan guna formula sini lah. Bila nampak O naik gitu je. O naik cara dia.
O, O naik. Yang lain terbalikkan dia sahaja. Turun. Kat sini, naik. Sini naik. Sini turun. Sini turun. Okey. Cuba kita fokuskan dekat dua benda. Dekat sini dan dekat sini. Jadi, kalau oxidation, pengoksidaan, oxidation number ataupun charge lah, saya sebut charge lah senang. Okay. Sebab nak mudah kan, dah pukul 6 dah ni. Bila pengoksidaan, charge dia akan, bila naik tu maksudnya meningkat lah. Okay, meningkat. Okay, jom kita tengok. Meningkat. Mana yang meningkat? Kalau saya nampak terus lah. Yang sini ni, kosong charge dia. Yang sini ni, jap. Yang sini ni, kosong charge dia. Sebab mana ada charge? Dia kosong lah charge dia. Dan yang sini ni, dia akan jadi Fe2 plus, positif 2 charge dia. So, dia meningkat kan? Kosong kepada positif 2, dia adalah meningkat. So, kalau charge dia meningkat, apa tadi? Dia oxidation. Kan? Dan dia oxidation. Okay. So, tengok dekat sini. Ni adalah oxidation. Mana oxidation? Ni oxidation kan? Maksudnya, bila benda tu mengalami oxidation, dia akan menjadi anode. Okay? Dia akan menjadi anode. So, dekat sini. Dekat sini. Dia akan jadi. Sekejap. Dia akan jadi. Biarlah tadi lah. Dia akan jadi anode. Okay. Sebab apa? Sebab dia mengalami oxidation. So, air akan jadi apa? Cuba kamu komen sikit. Air akan jadi apa? Fe ni dia akan jadi terminal anode lah. Dia akan jadi anode. So, air ni dia akan jadi terminal apa? Terminal apa? Kalau sebelah tu anode. Dia akan jadi sebaliknya lah. Dia akan jadi cathode. Okay? Cathode. So, bila cathode maksudnya dia akan reduction. Reduction ataupun dalam bahasa Melayu, penurunan. Okay. Ke saya tak ada dekat sini ni. Macam tak ada orang komen. Saya suruh kamu komen biasanya sebab nak pastikan saya ada lagi. Ada. Okay. Sebab takut saya duduk sorang-sorang bercakap. Kan? Okay. Itu je lah. Ada lagi banyak saya nak explain. Tak apa. Lewat ni. Tuk semua kan. Ada semua. Okay. So, sampai sini kan. Jelas ke tidak proses pengeratan kita belajar hari ni? Okay. Nah. Kamu boleh screenshot dulu. Kamu boleh dan kamu boleh post dekat IG kamu tag saya and then anode negatif kan? Yes, negatif. Sekejap. Ni negatif. Ni negatif. Anode tadi, ni negatif. Gitu kan negatif. Itu je lah. Alright. Kena formula ni. Kamu ambil gambar, kamu screenshot ke apa kan? Kamu tag saya dekat IG. Sebab apa? Sebab kamu pun cakap, ya Allah faham je belajar. Oh my god, saya belajar faham. Jadi kamu boleh ajak kawan-kawan kamu untuk belajar sekali. Okay, so kamu screenshot. Kamu nampak tak kecil sangat ni? Okay, macam tu kan. Ferrum pergi dekat anode sebab dia positif. Ferrum tu yang anode sekarang ni. Okay. Jelas Alhamdulillah jelas. Okay, itu je. Macam tu kan. Sekarang ni anode tu adalah anode tu nanti kita belajar lah. Kamu rasa macam pergi tak pergi tu kan, tu dalam sel elektrolisis ataupun sel kimia, pergi ke situ pergi ke sini. Sekarang ni ferrum tu sendiri yang menjadi iron tu sendiri, ferrum tu sendiri yang jadi anode dekat sini. Okay. So, kena ingat anode kan? Yes, anode. Ikutlah anode. Itu formula dia nak mudah. Bila kita tidak ada bateri, kita tak boleh nak tentukan yang mana anode, yang mana cathode kan. So, dekat mana tu? Dekat bila kita ada pengeratan, bila kita ada sel kimia, kan? Bila kita ada sel kimia dan pengeratan, kita tak boleh nak tahu dekat mana anode ataupun cathode. So, kena guna formula anode kita. Yang kita ada lah. Right.
So sampai situ je lah. Okay. So ada soalan lagi ke? Kalau tak ada boleh komen tak ada semua. Barulah saya tahu kamu dah best lah, jangan answer. Thank you. Khaira tak ada, Ija tak ada, Nurin tak ada, Putri tak ada, jelas Thank you sir. Okay. So sampai jelas kelas lah hari ni. Selalu faham cikgu ajar. Tak ada tapi saya ada ulangan ke masuk lambat? Ada. InsyaAllah ada. Selalu faham cikgu ajar. Alhamdulillah. Can understand very well. Okay. Satu classmate ajak. Okay. Belajar sama-sama dengan saya. Oh no. Okay, so sampai situ je lah kelas kita. InsyaAllah nanti saya akan buat lagi. Esok saya busy gila. Esok memang Jumaat saya busy sebab saya ada tuition saya sendiri. Lepas tu malam tu saya ada kelas chemistry klinik saya punya lah. Ulangan boleh tengok dekat mana? Oh, lupa nak bagi tahu. Sekejap Ulangan kamu tengok dekat YouTube saya. Oh ni ada ni. Kamu tengok dekat YouTube saya. Ni nama YouTube saya. Okay, ni YouTube saya. Dan kamu boleh tag saya dekat IG nama saya ni je lah. Kamu sambung je IG juga. Okay, so itu je. So sampai sini je.